Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang saya kasihi Sahibul Fadilah Ustaz Hasif, seterusnya barisan jawatan kuasa surau, Ashabul Fadilah, Tutuk Guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimi muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada hari ini kita bincang muka surat 173, perenggang akhir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. Adakah kamu membaikkan zahirmu tapi merasakkan batinmu? Ini yang berlaku kepada ramai orang. Biasa kita macam tu. Kita nak keluar rumah, kita pakai baju cantik-cantik, kita hias. Kita nak ke tempat sesuatu, kita akan tengok keterampilan. Maka di sana kita faham itulah yang akan biasa kita lakukan. Jadi persoalannya ialah ketika mana kita menghiaskan zahir kita, tapi batin kita, adakah kita hiaskannya? Batin ini adalah hati kita. Maka yang ini yang sepatutnya kita jaga. Memang nak dua-dua, tetapi kadang-kadang dengan sebab jaga yang zahir, batin sedikit tak dijaga langsung. Perumpamaannya samalah seperti seorang pesakit kusta yang memakai baju yang cantik, yang keluar segala darah dan nanah yang kotor dari batinnya. Memang orang tengok luar baju cantik, tapi angkat sahaja, buang sahaja baju, nampaklah tubuhnya hakikatnya. Maka itulah ibarat bila orang jaga zahir tapi batin tak jaga. Tengok, satu hari Nabi kisahkan cerita budak boleh bercakap. Antara kisahnya ialah Nabi cerita seorang mak sedang duk beri susu kepada anaknya. Tiba-tiba mak ni seorang lelaki yang pakaiannya huru-hara lah, dalam keadaan tak kaya. Lalu mak yang baik ni doa, ya Allah, ya Tuhanku, jangan jadi anak aku seperti budak ni, ajaran orang ni. Maka budak ni lepaskan susu ibunya dan berkata, ya Allah, jadikanlah aku sepertinya. Kemudian datang seorang lelaki yang hebat, pakaian dan gah kemuliaan. Lalu mak ni doa, ya Allah, jadikanlah anak aku sepertinya. Maka budak ni jawab, ya Allah, janganlah jadikan aku sepertinya. Tuan-tuan, kita tengok, sebab kita ukur dari segi zahirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rubba ash'as arba madfu'un bil bab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Boleh jadi orang tu kusut masai, berdebu kakinya, bajunya taklah cantik sangat. Kalau dia pergi depan minta sedekah, orang akan tolak dia, pintu akan tutup, orang tak muliakan. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, nescaya Allah akan kurniakannya. Kerana bersihnya hati dia.
Sebab itu kalau kita baca dalam sejarah Islam, kita akan tengok macam mana sahabah radhiyallahu anhum luar biasa. Biasa aja. Yang disebut sebagai al-mustad'afin. Bayangkan Rib'i ibn Amir menjadi utusan kepada untuk bertemu dengan Rustam, Panglima Agung Kerajaan Persia, yang dihantar oleh Sa'd ibn Abi Waqqas. Dia pakai baju pun compang-camping, keldai pun keldai kontok, tombak pun tombak lama, masuk dalam kegahang kerajaan Persia dengan sambutan ubbahatul muluk, kebesaran diraja. Sedangkan memanda menteri Rustam ini tengok terkejut. Bila Rustam tanya, kalau kamu lapar, kami bawa makanan, berapa ekor unta kami hantar kat kamu. Nak pakaian, kami boleh datang berkodi-kodi pakaian. Apa kamu nak? Jawab Rustam, Allahu ta'asana linukhrijal ibad min ibadatil ibad, linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, wa min jawril adyan ila adlil islam, wa min dhikid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Allah yang mengeluarkan kami, Allah yang membangkitkan kami untuk keluarkan manusia daripada menghambakan sesama manusia kepada menghambakan Tuhan manusia, siapa yang dia kehendaki, mansya, daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam, daripada kesempitan hidup di dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Tuan-tuan, selesai dia ucap, Rustam tanya kepada pegawai orang-orang kanannya, apa pandangan kamu tentang ucapan tersebut? Mereka jawab berat. Tengok baju pun teruk, tengok tombak pun teruk, tengok keldai pun letih. Lalu Rustam menyedarkan, memanda menterinya dengan berkata, wallahi, kalau kamu faham apa yang dia cakap, sebenarnya akan hilang kerajaan Persia. Cara dia fikir tu lain, dia punya matlamat tu lain, dia punya hala tujunya lain. Tengok, kenapa? Zahirnya nampak biasa, tapi dari segi batinnya cukup hebat. Dengan sebab itu, saat kita disuruh jaga zahir, tapi jangan sekali-kali kita abaikan batin kita. Kerana penyakit batin ni jarang kita bertemu di negeri kita, di tempat kita. Klinik rawat hati tak ada sangat. Klinik jantung adalah, klinik rawat hati tak ada. Tapi macam-macam klinik, gigi pun ada, hak jenis kulit pun ada, hak jenis mata pun ada, hak hidung pun ada, macam-macam. Ini hak zahir, tapi hak batin tak ada. Kita nak pergi kedai, kita nak pergi ke farmasi, kita nak pergi tempat tersebut, kita nak pergi klinik, kita nak beli kesembuhan, tak ada. Kita nak beli ketenangan, tak ada. Ada pay penenang, biasanya tidur je lah, setakat tu. Tapi sebenarnya inilah rawatan hati yang sepatutnya kita tengok. Hikmah ini diumpamakan seperti rantai ikatan. Kalau kamu ikat nafsumu dengannya, pasti ia enggan.
Tapi kalau kamu lemparkannya dan terlupa, nescaya ia takut. Ini dia. Kadang-kadang kalau kita tengok macam mana rantai ikatan ini, kita akan dapati bahawa itulah perjuangan dalam hidup kita ini. Dengan nafsu kita ini, dia masa kita kuat, dia lemah. Masa kita lemah, dia kuat. Jadi kena pandai-pandai. Sebab itu dalam bab nafsu ni, Islam bukan suruh kita buang nafsu ataupun kita kata menyelesaikan nafsu dengan cara yang kita anggap secara mudah. Bukan. Islam suruh pandu ikut caraan Islam. Contoh, ada orang tu dia nak berzina, waliyaz